Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar anda yang menonton video ini? Saya doakan agar anda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, kali ini saya akan react satu tajuk video guys yang menarik perhatian saya, yaitu seharusnya Malaysia malu sama Indonesia. Sekolah vernacular merugikan anak bangsa. Nah, itu tajuknya guys. Jadi kalau ditengok ya, negara Indonesia dia menggunakan satu sistem sejak persekolahannya guys. Tapi kalau di Malaysia nih ada banyak guys. Ada sekolah jenis kebangsaan Cina, ada sekolah jenis kebangsaan Tamil, ya. Ada sekolah jenis kebangsaan banyaklah guys. Itu sampai saya pun pening guys. Jadi kalau ditengok di Indonesia tidak begitu guys. Jadi apa yang membuat saya rasa mau react ini, sebab saya tengok negara Indonesia dia menyatukan bangsanya itu. Salah satunya dia menggunakan satu sistem pendidikan saja, selesai. Jadi yuk kita tengok macam mana Indonesia punya sistem persekolahan dan juga sistem persekolahan di Malaysia. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama. Saya pun mau tahu juga kan. Jadi sama-sama kita saksikan guys. Jom. Menurut perlembagaan, sepatutnya negara kita ini hanya ada satu aliran sekolah saja. 6. Saya gunakan istilah sekali lagi, sepatutnya kita hapuskan sekolah jenis kebangsaan. Saya gunakan istilah jenis hapuskan. Keras istilah itu nanti ya. Hapuskan oleh kerana perlembagaan tidak mengiktiraf sekolah jenis kebangsaan, oleh kerana adanya sekolah kebangsaan, ada sekolah jenis kebangsaan, adanya sekolah Cina, India, swasta, dia memecah belahkan rakyat. Betul, ini salah seorang pemimpin juga nih guys. Dia pun klarifikasi juga. Tapi kenapa ya? Kenapa masih ada itu sekolah sedangkan tidak diiktiraf oleh perlembagaan Malaysia guys? Kita sambung guys. Ketidakmampuan mereka bertutur dalam bahasa Malaysia bukan setakat amat memalukan. Sistem pendidikan sekolah vernacular malah boleh disifatkan sebagai golongan yang tidak layak memegang taraf warga negara Malaysia. Tak pandai cakap bahasa Malaysia. Macam mana tinggal di Malaysia? Menteri Tun Dr. Mahathir saat menjadi Perdana Menteri kali pertama ketika dulu telah merancang sekolah wawasan untuk menyatukan anak-anak Malaysia dalam satu sekolah, tetapi rancangan itu gagal setelah mendapat tentangan dari sebuah persatuan Cina Malaysia. Persatuan macam besar betul. It has never fought for Malaysia. It has only fought for one Dong Zong. Ini pernah viral nih guys hari itu. Kes isu nih. You must think also about the feelings of other people. When we do something, we must think what would the other race say. And if they are not happy, then you should try and accommodate. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kerajaan yang berkuasa boleh kalah dengan sebuah persatuan bangsa imigran? Malah lebih persatuan bangsa migran. Macam mana Malaysia boleh kalah guys? Macam mana? Nanti kamu jawab. Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan telah mengadakan pertemuan dengan Dong Zong untuk membincangkan garis panduan sekolah wawasan, tetapi berakhir dengan kegagalan. Seharusnya kerajaan Malaysia tidak perlu berhubung maupun berdiskusi dengan persatuan tersebut kerana tidak ada sebab, keperluan dan kepentingan untuk kerajaan berbuat demikian, kerana Dong Zong tidak berhak untuk memperjuangkan identiti sekolah jenis kerana persatuan yang dicipta bangsa imigran itu harus akur dan mengikut acuan tempatan Malaysia. Di sebalik tentangan Dong Zong itu, para pemimpin dari sebuah parti politik Malaysia, Pakatan Harapan PH, sebelum memenangi pilihan raya umum Malaysia 2018 lalu dan mengambil alih pemerintahan Malaysia, juga pernah menentang rancangan Tun Dr. Mahathir untuk menyatukan anak-anak Malaysia dalam sekolah wawasan. Malah timbalan Menteri Pendidikan Johnny Ching membela sekolah vernacular hingga beliau mengedepikan Perlembagaan Malaysia
bahawa sekolah vernacular jenis Cina dan India dimansuhkan selepas 10 tahun kemerdekaan. Kerajaan Pakatan Harapan tidak Ini menteri tak boleh pakai ini guys. berhasrat untuk Dulu. memansuhkan sekolah-sekolah yang berpelbagaian aliran, kerana kita rasa bahawa kepelbagaian ini adalah satu kekayaan dan juga satu keistimewaan kekuatan kepada negara Malaysia. Dan untuk murid-murid yang paling penting, murid-murid dari sekolah rendah untuk belajar dalam bahasa ibunda juga adalah sangat penting untuk mereka menguasai ilmu. Dari kecil suruh bahasa ibunda. Di rumah kan ada sudah. Buat apa lagi belajar bahasa ibunda kan? Di rumah full time cakaplah bahasa ibunda. Tapi kalau di sekolah tu lagi jadi macam berresis lah, berpuak-puak sudah. Kesan daripada apa? Kesan daripada membeza-bezakan sekolah. Ada sekolah jenis kebangsaan ini, jenis kebangsaan ini. Seharusnya para pemimpin Malaysia membuka mata bahawa tidak ada satu pun negara di dunia yang mempunyai bangsa imigran memberi tempat kepada sekolah vernacular. Negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia tidak membenarkan sekolah vernacular untuk beroperasi. Seharusnya Malaysia berasa malu kerana Indonesia dan Thailand tidak pernah memberi peluang kepada bangsa imigran untuk menjadikan bahasa ibunda sebagai bahasa untuk pembelajaran, apalagi sebagai bahasa pengantar di sekolah. Malah dua negara tetangga itu menguatkuasakan sistem pendidikan berdasarkan kesesuaian dan acuan tempatan. Ketegasan pemerintah Indonesia itu, hasilnya hari ini negara tetangga itu berjaya membentuk identiti warga Cina dan India di negara itu menjadi bangsa yang benar-benar Indonesia. Dengan sifat-sifat kebangsaan, iaitu bangsa Indonesia yang bertapak kukuh dalam diri. Kaum imigran di Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa seharian, malah berbangga dengan diri mereka menggunakan nama bercirikan identiti dan aspek tempatan. Dana negara, dana negeri yang dibelanjakan untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dan India ini tidak ada peruntukan dalam perlembagaan. Tidak ada peruntukan. Wahai peguam, lihat perkara 12 ada menyatakan, this shall not prejudice the right of the federal government or the state government to establish or help in establishing Islamic schools and incur such expenditure as may be necessary. Bagi sekolah agama Islam, perlembagaan menyatakan boleh digunakan dana negara dan dana negeri untuk menubuhkan sekolah itu. Sekarang terbalik guys. Atau membantu sesiapa saja nak menubuhkan sekolah agama dan menggunakan dana negara dan dana negeri sebanyak mana yang diperlukan. Sebab kalau di Malaysia ni, agama Islam adalah agama persekutuan. Saya bukan racist guys. Saya sebenarnya lagi bersetuju kalau disatukan itu sekolah guys. Jadi di sanalah India, di sanalah Cina, di sanalah Melayu begitu kan. Tidak ada masalah sebenarnya. Jika dari sejak merdeka, orang Melayu dan bangsa Cina serta India sepakat berjuang sebumbung di bawah satu gagasan politik, maka tidak ada sebab untuk semua anak Malaysia juga diperjuangkan agar disatukan sebumbung di bawah satu sekolah yang sama. Saya Dino Zain, jumpa lagi. Okey guys, selesai. Jadi kalau ditengok guys, di negara Malaysia ni lah, ini negara saya guys. Kalau kalian perasan, di Malaysia ni ada beberapa jenis sekolah. Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India ya. Jadi perkara-perkara ini kalau dari kecil lagi anak-anak ya yang lahir itu diasuh untuk dia punya kelompok sejak. Lepas tu kalau India dia punya kelompok sejak. Lepas tu kalau Melayu dia punya kelompok sejak. Jadi bila dorang besar, dorang akan terbiasa dengan situasi yang sedia ada tu yang awal-awal tu. Sebab apa? Kan peribahasa pun ada mengatakan melentur bulu biar dari rebungnya. Artinya seperti kapas itu budak-budak tu guys, diacuh. Bila diacuh, itulah dia serap untuk dia punya pendidikan awal. Jadi bila dia sudah dewasa, kalau sudah diacuh siap-siap, maka dia akan jadi berpuak-puak lah guys.
Jadi saya sebenarnya bukan katakan begini saya resist. Saya tidak resist guys, tetapi apa yang saya mau kita harus mencontohi negara Indonesia walaupun dia punya penduduk hampir 270 juta jiwa, tetapi bisa untuk disatukan dengan satu sistem pendidikan. Berbeza dengan Malaysia. Malaysia baru 28 juta, tapi tidak dapat guys. Kenapa? Karena ada puak-puak situ belakang tabir tuh guys, yang mau menyucuk-nyucuk tuh guys. Itu persatuan yang tidak apa dikatakan oleh admin tadi itu kelompok migran. Ataupun persatuan migran. Jadi diorang memperjuangkan rasa-rasanya sebab inilah tuh guys. Pulus lah, ataupun duitnya banyak mungkin. Jadi itulah, tengok dalam perlembagaan pun tidak ada dinyatakan peruntukan untuk sekolah jenis kebangsaan itu. Tetapi kalau dari segi yang macam sekolah agama ada guys. Jadi itulah guys, sepatutnya Indonesia ya menjadi contoh, ataupun Malaysia harus mencontohi negara Indonesia untuk sistem persekolahannya. Terbukti sekarang Indonesia dia satu saja guys, satu saja. Itulah yang membawa Indonesia naik guys. Tidak ada sifat perkauman. Kalau di Malaysia nih guys, kalau dekat-dekat lagi politik, disitulah ada sudah tuh isu perkauman. Camping betul tahu, dikasih timbul-timbul ini jadi macam begaduh, jadi macam resis jadinya begitu. Sebab apa? Sebab ini politik nih guys. Jadi itu sejak guys, saya pun malas juga mau mengulas benda begini. Tidak paham lagi dorang nih. Sedangkan negara jiran di Indonesia kan boleh buat kan, apa salahnya buat di Malaysia? Kan namanya satu Malaysia. Macam mana mau capai satu Malaysia tuh? Kena buat cara Indonesia. Betul tidak? Kalian jawab di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.